seorang kanak-kanak dengan satu impian. It's my dream to represent the country for swimming. Tapi saat tengok dia, ya, ada satu tangan saja. Kaki pun tak ada. Tidak sempurna, tidak pernah dijadikan alasan. Tanpa kaki, tanpa sebelah tangan, Zai Lika tetap riang seperti rakan-rakan sebayanya. Malah, dia turut mencabar diri. Zai itu menjadi budak OKU termuda ke puncak Kinabalu. Namun, malang menimpa. 2 tahun lepas, kaki Zai terpatah. Adakah impian Zai akan terkubur? Mampukah dia bangkit untuk mencapai cita-citanya? Ini kisah seorang kanak-kanak istimewa yang cekal menghadapi segala halangan. Pada tahun 2012, kami bertemu dengan Zai Lika buat pertama kali. Ketika itu, dia berusia 6 tahun. Kagum, perkataan pertama yang terlintas di fikiran tak kala melihat kanak-kanak istimewa ini di sekolah tadika. Tidak mengharapkan belas kasihan maupun bantuan sesiapa, Zai mampu berdikari dan bergaul dengan rakan-rakan sebaya yang normal tanpa masalah. Dia tidak gentar untuk mencuba sesuatu meskipun agak sukar baginya. Anak bongsu daripada 3 beradik, kelahiran Zai telah mengubah kehidupan keluarganya. Kesan ini amat dirasai bapanya, Walter Lee, dan ibunya Nok. Walter yang berasal dari Pulau Pinang menetap di Thailand atas urusan kerja. Setiap 2 minggu, dia akan pulang untuk bersama keluarga. Walter mengimbau detik kelahiran Zai. When Nok, my wife, was during her pregnancy, the doctor had said that the child was 100% normal. 30 September 2006, kelahiran anak ketiga pasangan ini. When the child came out without hands and legs, that was shocking. That was the first time I cried. Actually, it was the only time I cried. Kelahiran Zai tanpa kedua belah kaki dan tanpa sebelah tangan turut mengejutkan doktor. Zai tidak diberikan terus kepada Nok, khawatir ia mungkin memberi kesan kepada dirinya. Somehow she knew something was wrong. The first thing she said was, "Sorry, Papa." I just held her and I said, There's nothing. Everything's okay. Everything will be okay. The first thing then she went back to sleep. The first thing when she opened her eyes again to see my parents,
the first thing she also said, minta maaf, Nenek. She felt, I think she felt that she, as a woman, as a mother, she had failed. I said, Zai is a gift from God. We don't pick the child picks us. Sepuluh tahun berlalu. Zai membesar tanpa rasa rendah diri. Tahun 2014, malang menimpa. 2 tahun lepas dalam bulan Februari, kaki Zai terpatah. I split my leg. The metal bar, I hit it and I fell down painfully. Dan dalam masa 3 bulan saja, terpatah kali kedua. I don't know how it happened, but I stand and I put my weight on my right side and it broke again. Jadi sejak operasi surgery, masih belum sembuh lagi. Kini, Zai berada di sekolah rendah. Jika pada tahun 2012 saya telah meninjau keadaan Zai di sekolah tadikanya, kini 4 tahun berlalu dan dia telah pun berusia 10 tahun dan bersekolah di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Perempuan Cina Pulau Pinang. Meskipun dilahirkan serba kekurangan, tidak menjadi penghalang bagi Zai untuk bergaul serta belajar bersama dengan kanak-kanak normal yang lain. Morning, class. Good morning, sir. Good morning, sit down. Thank you, sir. So, how are you all? Ketika ini, murid-murid sedang menghadapi peperiksaan akhir tahun. Zai. Dilahirkan tidak sempurna daripada segi fizikal, namun sihat daripada segi mental. Zai mampu bersaing dengan rakan-rakan sebaya secara sihat. Secara tidak langsung, kehadiran Zai mendidik kanak-kanak lain agar tidak menyisihkan golongan OKU. Guru kelasnya Tan Hu Yi berpuas hati dengan perkembangan Zai di sekolah. Zai seorang yang bersikap positif dan tabah juga. Dia juga seorang yang pintar kerana dia boleh menguasai beberapa bahasa English, Mandarin, BM, also okay. Okay, next. Zai. The two sisters started to quarrel over the prince every day. They neglected their jobs and caused a lot of natural disasters in the village. Oleh kerana kecederaan pada kakinya 2 tahun sebelum ini, Zai tidak dapat menggunakan kaki palsu dan bergantung kepada kerusi roda untuk bergerak. Ini membataskan pergerakannya. Waktu rehat terpaksa diluangkan di dalam kelas. Mujur, ramai rakan Zai yang sudi menemaninya. Why do you spend recess in the class? Because I can hang out with him. What do you think about Zai? He's always talking jokes and funny. He's funny? So, how do you help him? Push him. Send him over there sometimes. Help him take his bag. You help him take his bag. And push him to the front for his uncle to come and pick him up. So you always help him whenever he needs help. So Zai, what do you have to say to your friends? Thank you. Thank you for... Helping me. Namun jauh di sudut hati, Zai lebih gemar berdikari tanpa mengharapkan bantuan. Can't do many stuff with the wheelchair. Like what? Sports, playing, and go up some stairs and do some fun activities.
Zai bakal keluar negara pada keesokan hari untuk merawat kecederaan kakinya dan membuat kaki palsu baru. Dia perlu menduduki peperiksaan lebih awal daripada murid-murid lain bagi kertas teknologi maklumat dan pendidikan moral. Zai budak cacat yang pertama di dunia yang mencapai puncak Gunung Kinabalu. Kelab Sukan Pulau Pinang ialah lokasi yang sering dikunjungi Zai bersama keluarganya sejak dia kecil lagi. Keluarga kita yang memang suka outdoor, kegiatan luar rumah, macam mendaki bukit. Pada tahun 2012, Walter dan Zai menyahut cabaran mendaki Gunung Kinabalu. Bersama beberapa sukarelawan, mereka bergilir-gilir mendukung Zai sepanjang perjalanan ke puncak. Pengalaman ini bukan sekadar untuk membawa Zai ke puncak Kinabalu, tetapi memberi peluang kepada sukarelawan untuk mendekati dan menghargai golongan OKU. Zai jadi budak cacat yang pertama di dunia yang mencapai puncak Gunung Kinabalu. Bertitik tolak daripada pengalaman itu, NGO yang diterajui oleh Walter, Zai Movement Foundation, telah menganjurkan Climb to Change a Life, CTCAL. Ini memberi peluang kepada lebih ramai kanak-kanak yang cacat anggota serta mengalami kesukaran untuk bergerak menakluki puncak bukit atau gunung di serata dunia. Penganjuran ini telah turut membawa Zai dan Walter ke puncak Gunung Fuji di Jepun dan Gunung Kilimanjaro di Tanzania. Walter telah mendedahkan Zai kepada aktiviti renang sejak kecil lagi. Dan dia menyimpan hasrat untuk melihat Zai berjaya dalam sukan ini suatu hari nanti. Pada tahun 2014, jurulatih renang Adrian Chan diberi kepercayaan untuk melatih Zai. Menurut Walter, renang juga sebahagian cara untuk mengawal berat badan Zai. Tiap-tiap minggu sejak kaki terpatah, Zai itu memang berenang 20 ke 25 laps, 3 sampai 4 kali tiap-tiap minggu. Tanpa pengalaman melatih golongan OKU, Adrian berhadapan dengan cabaran besar. Lebih kurang 2 tahun dulu, bapaknya threw him to me and panggil saya ajak dia renang. Tapi saya tengok dia ada satu tangan saja. Apa macam nak renang? Sini tak ada, kaki pun tak ada. I thought for a long time. Saya belajar daripada dia apa macam nak ajar dia. Okay? Tak senang tapi dia ni sangat strong. Dia buat ini. Ini kaki dia. Sini tak ada kaki tak apa, tapi dia sini. Dan dia tak takut air. Dia boleh masuk, boleh naik, boleh masuk. So that's how we started. Zai telah diajar gaya renang yang berbeza-beza sebagai persediaan untuk menyertai kejohanan renang suatu hari nanti. I was doing the freestyle. Ini macam. Then after that, the backstroke. And he was doing this. Oops. That's not fun. Not funny. Then the last one was butterfly. With one arm, kadang-kadang dia pusing. So you must control.
Zai juga berhasrat untuk pergi jauh dalam sukan renang agar dapat membanggakan keluarga. I feel good with my swimming and I want to train until I have the effort to represent my country. It's my dream to represent the country for swimming. Sokongan padu daripada keluarga. Komitmen yang diberikan oleh jurulatih dan semangat yang ditunjukkan oleh Zai. Kombinasi yang cukup sempurna untuk melakar perjalanan Zai ke peringkat lebih tinggi dalam sukan ini. And now it's time to train him untuk Paralympics. Boleh tak? Boleh. Boleh, dia kata boleh. Actually, this is very difficult. Towards the end of the swim, we always do this, right? Zai pertama kali berjalan dengan sendiri pada usia 2 tahun setelah pakar di Jerman menghasilkan kaki palsu yang sesuai untuknya. Going to Germany, I'm taking him to Germany tomorrow. He's going to be there for 2 months. Bye. Xin bye bye con cô. Bye bye. Đi con cô hả? Bye con. Oktober 2016, mereka kembali ke negara tersebut untuk membuat kaki palsu baharu Zai setelah 2 tahun dia patah kaki dan bergantung kepada kerusi roda. Okay. Bye. Perjalanan yang jauh dari Malaysia ke Heidelberg, Jerman. Namun di sinilah satu-satunya hospital di mana pakar berjaya memberi peluang kepada Zai untuk berjalan setelah Zai sekeluarga bertemu pakar di 16 buah negara dengan perasaan hampa. Proses membuat prostetik di Jerman memang tidak bersama di Asia Tenggara yang kita perbuat itu, sebab prosesnya memang detail sekali. Contohnya fitting saja satu hari hampir ke 20 kali. Zai perlu berada di sini hampir 2 bulan sehingga kaki palsu siap sepenuhnya. She was suspected to have Mobius syndrome, which means that it's a very rare symptom, 2 in 1 million. Zai Lika, kanak-kanak yang dilahirkan tidak sempurna daripada segi anggota. Namun hidupnya bagai tiada beza dengan rakan-rakan lain. Menggunakan kaki palsu dan bukannya kerusi roda, Zai mampu berdiri sama tinggi dan melakukan pelbagai aktiviti bersama kanak-kanak sebaya. Kaki palsunya dibuat khas di Jerman oleh pasukan yang berpakaran tinggi dengan kemajuan kejuruteraan bioperubatan, sesuatu yang sukar didapati di negara Asia. Bangkok, Thailand. Di sinilah Walter menguruskan empayar perniagaannya. Bermastautin di sini sejak tahun 1989, Walter seorang chef dan usahawan yang disegani di negara tersebut. Walter juga chef selebriti yang dikenali ramai apabila sering tampil di kaca televisyen tempatan sebagai pengacara mahupun chef jemputan. Berbekalkan pengaruh yang ada, Walter memanfaatkannya sebaik mungkin demi membantu golongan OKU yang senasib dengan anaknya. Kebanyakan mereka tidak mampu keluar negara untuk mendapatkan khidmat perubatan.
Menyedari kepakaran dan kemajuan teknologi dalam bidang perubatan di Jerman jauh ke hadapan berbanding di rantau ini, dia telah menubuhkan sebuah NGO yang dikenali Zai Movement Foundation atau ZMF. Tujuannya agar jurang antara negara Eropah tersebut dan negara-negara ASEAN dapat dikurangkan. 5 tahun sejak kali terakhir saya ke Bangkok, Thailand. Kali ini saya kembali untuk meninjau perkembangan NGO yang diusahakan oleh Walter, dikenali sebagai Zai Movement Foundation. Ditubuhkan secara rasmi pada tahun 2010, NGO ini berusaha untuk membawa ilmu perubatan dari negara Jerman ke negara-negara ASEAN, bermula dengan Thailand. Dan sejak 7 tahun lalu, usaha ini telah menampakkan kesan apabila ramai kanak-kanak OKU telah mendapat perubahan hidup yang cukup merangsangkan. Antara inisiatif ZMF ialah menganjurkan kursus terapi Voita. Teknik utama digunakan di kebanyakan negara di Eropah untuk merawat masalah neurologi seperti cerebral palsy. Dalam tahun 2013, ZMF dapat menandatangani perjanjian persefahaman dengan International Voita Society. International Voita adalah sesuatu rehabilitasi memakai konsep reflex locomotion. Terapi Voita wujud sejak tahun 1990-an lagi. Selain kaedah rangsangan yang membantu dalam mempertingkatkan pergerakan kanak-kanak istimewa, Voita mampu mengesan bayi yang menghidap masalah neurologi seperti cerebral palsy seawal usia 2 bulan. Tahun 2012, kami bertemu dengan Sansan di Bangkok. Dia kanak-kanak istimewa yang dilahirkan dengan masalah perkembangan dan pendengaran. Ketika ini, dia berusia 3 tahun dan hanya mampu mengesot. Sansan anak sulung kepada Konwara Asavalar Pirunan yang mesra dengan panggilan Luan. Dia pernah mengalami keguguran 4 kali sebelum kehadiran Sansan. Oleh kerana itu, dia tetap bersyukur anaknya ini mampu dilahirkan dengan selamat walaupun tidak sempurna. She was suspected to have Mobius syndrome, which means that it's a very rare symptom, 2 in 1 million. Sejak Sansan masih kecil, Luan telah mempraktikkan terapi Voita secara intensif kepada anaknya ini. Kini berusia 8 tahun, Sansan menunjukkan perkembangan positif. Walaupun tidak sempurna, dia mampu bergerak dengan lebih baik berbanding dahulu. Perubahan ini hasil komitmen ibu bapanya dalam menjalankan terapi Voita setiap hari. Over the last, I think, 6-7 years, she's been only doing with the Voita therapy. And we do the intensive blocks of like 4 times a day during the first 2 to 3 years of age. The startup position is very important. If it is crooked, then it is not so good. Okay. Terapi Voita membabitkan rangsangan pada beberapa poin pada badan. Ia perlu dijalankan setiap hari secara konsisten oleh keluarga. She gets older and she's very used to the Voita already. Sometimes she play, but we sometimes have to let her because if we are too strict, then she gets away. This one we press under the chin with the bone, and then it stimulates her to swallow the saliva and stuff like that. So is this the reaction or she's playing? She's playing. Kini, Sansan lebih ceria dan mampu melakukan lebih banyak aktiviti bersama keluarga dan rakan-rakan. Dia juga berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat yang memudahkannya untuk berinteraksi.
อ่อนไปหน่อย Basikal ini diubah suai sendiri oleh bapa Sansan. Kanak-kanak ini ternyata gembira tak kala kini dia lebih bebas untuk melakukan pelbagai perkara. Luan dan suaminya turut melahirkan rasa syukur melihat perkembangan anak sulung mereka ini. I'm very happy actually. My goal is just simple, just for her to be better than yesterday. Tomorrow she'll be better than today, and she should have a happy life in whatever she does. Perjalanannya masih jauh, tetapi dengan komitmen kedua ibu bapanya dalam mempraktikkan terapi Voita setiap hari, Sansan mempunyai peluang cerah untuk berjalan dan bergerak dengan sendiri suatu hari nanti. Zai dan Walter telah berangkat ke Heidelberg, Jerman untuk membuat kaki palsu baharu Zai. Hospital Universiti Heidelberg ialah satu-satunya hospital yang didapati mampu memberi peluang kepada Zai untuk berjalan setelah Walter menjelajah ke 16 buah negara. Hampir 2 bulan berada di Jerman, Zai perlu melalui proses fitting hampir 20 kali sehari. Ternyata tenaga pakar di sana amat teliti dalam menghasilkan kaki palsu yang terbaik buat Zai. Dia juga menjalankan fizioterapi untuk mengembalikan kekuatan otot setelah 2 tahun berkerusi roda. It was quite difficult for me to go through the process. It's just a little exercise for me to get me the right position to stand and also walk. Akhirnya, kaki palsu Zai telah siap sepenuhnya dan dia sekali lagi mampu berjalan dengan sempurna. Diperbuat daripada besi dan plastik, kaki palsu ini dihasilkan penuh teliti agar ia berfungsi hampir sama dengan kaki sebenar. Malah, setiap sendi pada kaki palsu ini juga menyerupai fungsi sendi manusia. Penggunaannya memerlukan stamina yang tinggi, memandangkan berat kedua-dua belah kaki palsu mencapai 17 kg, hampir setengah daripada berat badan Zai. Tahun persekolahan baharu telah bermula. Kali ini, Zai kembali dengan lebih bersemangat. Setelah 2 tahun berkerusi roda, Zai gembira dapat berjalan ke sekolah. Jika dahulu Zai bergantung kepada bantuan orang lain untuk menyimpan dan mengeluarkan kerusi roda setiap kali menaiki kereta, kini tidak lagi. Dia juga kembali bebas untuk melakukan banyak aktiviti yang sebelum ini terbatas di kerusi rodanya. Walter turut berpuas hati melihat Zai kembali berjalan dan berdiri sama tinggi dengan rakan-rakan yang lain. Dia memang self-confidence terpulang balik kepada dia. Sesuatu yang dia memberitahu saya ialah sekarang itu dia boleh menghadiri kelas PE. Dulunya kena duduk di kelas dan hanya melihat kawan-kawan itu bermain saja. When I came back with my prosthetic, it's the first time I sport in school and I enjoy it. Pagi ini, beberapa rakan Zai di kelas 5 ungu mempelawainya bermain bola. Menariknya, mereka hanya menggunakan sebelah tangan agar lebih adil kepada Zai. Pengalaman dengan rakan-rakan yang berjiwa murni seperti inilah yang membentuk kepribadian Zai sebagai seorang yang ceria walaupun berbeza daripada segi fizikal. Bila saya sendiri lihat dia masa dia renang, saya kata ini satu hari ini adalah
juara dunia. Bangkok, Thailand. Di sinilah badan bukan kerajaan atau NGO yang diberi nama Zai Movement Foundation mula bertapak. Ia diasaskan oleh seorang warga Malaysia yang mencipta nama di Thailand sebagai usahawan dan chef selebriti Walter Lee. Ini setelah anak ketiganya dilahirkan dengan kecacatan anggota. Antara usaha dijalankan NGO tersebut ialah menganjurkan kursus Voita, sejenis terapi yang dipraktikkan di Jerman secara meluas tetapi kurang pendedahannya di rantau ini. Sejak tahun 2013, 14, 15, tiap-tiap tahun itu Voita terapi kos memang dijalankan. Kos Voita terapi untuk melatih physical therapist itu dan doktor-doktor satu batch mengambil masa sepanjang 2 tahun untuk menjadi seseorang pakar Voita. Hampir 100 doktor dan juruterapi telah mengikuti kursus Voita sejak ia diperkenalkan di Thailand 6 tahun lalu. Ramai pesakit, terutamanya kanak-kanak dengan masalah neurologi, telah mendapat manfaat daripada terapi ini. Dr. Parit Wongpait pernah menuntut di Jerman pada tahun 2000 dan dia antara pakar terapi Voita di Thailand. แล้วเริ่มมีอะไรนะอาละวาด My former experience with other therapy usually show very little changes, but with Voita therapy we could see change very quickly. Because Voita therapy there exists no English language textbook. It exists only in German. The system is a little bit difficult to understand, so it is not spread out as much as it should. Hari ini, dia membuat penilaian ke atas pesakit Suwira Numahan atau mesra dengan panggilan Alia, 3 tahun. Dia menghidap sindrom Rett, masalah genetik yang mengganggu perkembangan otak. Ma, ลูกรัก so good นะเอาละขอนี่ Ketika berusia setahun, Alia hanya mampu meniarap. Doktor pakar mengatakan Alia tidak akan mampu berjalan dengan sendiri. Tidak mahu putus asa, ibunya mencuba terapi Voita. Perubahan dapat dilihat dalam tempoh kurang sebulan. คือตั้งแต่ที่วันที่เขาเริ่มคืบได้ครั้งแรกวันนั้นอยู่บ้านกัน2 คนคือต้องแบบมันร้องไห้แบบดีใจค่ะคือแบบคือจากคิดว่าเขาเดินไม่ได้ละอย่างที่หมอบอกอยู่ๆเขาก็เหมือน Perkembangan Alia melebihi jangkaan doktor. Ini memberi semangat kepada ibunya untuk terus melakukan terapi di rumah setiap hari. So she wants to have the toy and so that I have a chance to observe what she can do and I see that she can support herself in standing and she can climb up when the level is not too high. I asked her mother if she can pull herself up to stand and she said yes, I did not test that. So overall, her motor disability is not as bad as 1 year ago, but she can barely turn. ก็หวังว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้เหมือนเด็กคนอื่นๆไปโรงเรียนได้เหมือนเด็กคนอื่นๆค่ะ Perubahan ketara hanya dalam tempoh setahun. Ternyata, usaha Zai Movement Foundation (ZMF) untuk memperkenalkan terapi Voita telah membuahkan hasil dalam mempertingkatkan kualiti hidup kanak-kanak istimewa di Thailand.
Sementara itu, di Pulau Pinang, Zai meluangkan masa dengan bapanya Walter. Mengimbas kembali perjalanan sejak kelahiran Zai sehingga kini, Walter sering membayangkan nasib kanak-kanak OKU lain di rantau ini termasuklah di Malaysia. Niat untuk membantu mereka semakin menebal dan kini ia dipermudahkan apabila ZMF Malaysia ditubuhkan pada tahun 2014. Kejap. Pada tahun 2016, ZMF Malaysia telah menganjurkan sebuah seminar di Hospital Rehabilitasi Ceras. Dikenali ASEAN Seminar on Multidisciplinary Care for Children with Mobility Impairment atau AMCM, ia berlangsung selama 3 hari. Beberapa pakar dari Jerman dan Thailand juga terbabit dalam seminar ini yang mendapat penyertaan kira-kira 200 orang dari seluruh Malaysia. Mereka terdiri daripada mereka yang terbabit secara langsung dalam pengurusan pesakit cacat anggota seperti doktor, jurupulih anggota, jururawat dan penjaga. Usaha ZMF ini turut mendapat sokongan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dengan mengadakan Zai Foundation ini, mereka telah membawa kepakaran dan kemahiran yang telah didapati di Jerman Barat kepada Malaysia melalui foundation mereka yang telah ditubuhkan di Thailand. Dan dengan itu kita telah dapat meningkatkan mutu rawatan yang kita boleh beri kepada kanak-kanak yang ada isu-isu berkaitan dengan apa dikatakan movement disorder atau kekurangan kecekapan untuk berjalan dan bergerak. Zai menjadi inspirasi kepada bapanya untuk menubuhkan NGO tersebut. Kini, dia mempunyai satu impian yang ingin dicapai, mengharumkan nama negara dalam sukan renang. Zai giat berlatih sejak 2 tahun lalu. April 2017 di Alusta, Kedah. Bertempat di Kompleks Akuatik Gunung Keriang, kejohanan renang para terbuka Kedah dianjurkan buat pertama kali. Kira-kira 6 bulan lalu kami telah meninjau sesi latihan renang yang dijalankan oleh Zai. Dan tidak lama selepas itu, Zai telah dipertemukan dengan Persatuan Renang OKU Pulau Pinang yang telah membawanya ke kejohanan renang pertamanya, iaitu kejohanan renang para terbuka Kedah yang melihat penyertaan hampir 200 perenang dari seluruh negara. Peserta renang dengan kecacatan anggota diklasifikasikan mengikut keadaan fizikal masing-masing bermula dengan kategori S1 sehingga S10. Ilyas Yahya, Presiden Persatuan Renang OKU Pulau Pinang, individu yang telah mengesan bakat Zai. Sebenarnya Zai ini secara kebetulan. Saya sedang mencari seorang atlet yang berada dalam kelas S4 atau 3. Jadi saya ada kawan memberitahu ada satu budak sedang menjalani latihan satu di kelab sukan lah. So saya ambil kesempatan tu pergi jumpa dia. Jumpa lihat dia tu, ini memang satu atlet yang berpotensi cukup besar. Hari ini terdapat 3 peserta lain yang berada dalam kategori sama dengan Zai. Berdebar, gembira dan bangga, perasaan Walter bercampur baur tak kala melihat anaknya beraksi dalam kejohanan renang buat pertama kali. Turut beraksi dengan Zai ialah perenang berpengalaman berusia 50 tahun. Zai cuba bersaing dan mengejarnya, namun ternyata agak sukar. Dia menghabiskan perlumbaan 100 meter kuak kupu-kupu di tempat kedua, percubaan kali pertama yang memuaskan jurulatihnya. It's very good performance, good exposure for him.
his first meet, and it's the first time I'm exposed to this Paralympic. So we have a lot to learn. What are the necessary things to do? And he has a lot to learn also, right? We learn together. Pengalaman kali pertama ini membuka mata Zai akan suasana kejohanan renang yang sebenar. Sebagai ibu bapa juga tak bagi terbanyak pressure. Kali pertama itu memang untuk pengalaman saja, pengalaman pertandingan rakan-rakan OKU lain. Kalau selepas pertandingan itu Zai masih berasa nak bertanding lagi, memang itu yang sign yang bagus untuk meneruskan training kita. Seterusnya, acara gaya bebas. Sekali lagi kehebatan perenang berpengalaman sukar ditandingi. Pun begitu, ramai yang berpendapat Zai mempunyai masa depan cerah. Bila saya sendiri lihat dia masa dia renang, saya kata ini satu hari ini adalah juara dunia. Not bad juga kalau keluarga kita dapat mendapati seorang Paralimpian. Pada usia 11 tahun, Zai telah mengorak langkah menuju impiannya untuk mengharumkan nama negara suatu hari nanti. Istimewa bukan kerana kekurangan pada dirinya, tetapi keyakinan yang ditunjukkan. Unik tidak hanya kerana kebolehannya, tetapi semangat yang dipamerkan. Kelainan upaya tidak dijadikan alasan. Kemahuan untuk berdikari dan hidup normal mengatasi segala dugaan. Tanpa kaki, tanpa tangan, namun tiada apa yang mampu menghalang Zai untuk terus menggapai impian.